Semakin modernnya dunia, semakin peliknya masyarakat. Kes penderaan seksual kanak-kanak kini semakin hari semakin hangat diperbualkan masyarakat. Kes ini dilihat semakin meningkat dengan begitu drastik. Oleh itu, kami dari kumpulan Mikolo, iaitu kumpulan 3, akan membahaskan permasalahan ini dari segi aspek faktor, kesan dan juga langkah menangani masalah penderaan seksual kanak-kanak di negara ini. Sebelum itu, adalah lebih baik ahli kumpulan ini diperkenalkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang kita tahu, pokok tidak akan bergoyang tanpa adanya angin. Begitu juga masalah ini mempunyai faktor yang begitu terikat sehingga kan ia semakin berleluasa dan sukar untuk dibendung. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak atau dengan nama lainnya pedofilia yang berlaku di negara ini. Salah satu faktor berlakunya kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak ialah kurangnya pengawasan daripada ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa pada masa ini sering beralasan sibuk akan pekerjaan sehingga kan anak-anak mereka terabai. Sehubungan dengan itu, ini menyebabkan anak mereka tidak mampu untuk menyatakan apa yang terjadi kepada mereka, termasuk penderaan seksual melalui pelecehan kecil di tempat lain. Hal ini membuktikan bahawa ini merupakan punca yang begitu nyata berlakunya kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak di negara ini. Selain itu, faktor yang menyebabkan kanak-kanak terlibat dalam kes penderaan seksual ialah kebebasan di internet. Hal ini dikatakan demikian kerana pada zaman yang serba canggih ini, ramai masyarakat yang melibatkan diri dalam penggunaan internet. Jadi, tidak asing lagi, golongan kanak-kanak sudah mula berjinak-jinak dalam penggunaan teknologi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok dan Bigo yang menyumbang kepada pelakuan jenayah seksual. Ini kerana media sosial mudah diakses oleh semua pengguna dan memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Walau bagaimanapun, identiti pelaku juga dapat disembunyikan kerana identiti pelaku tidak dapat dikesan melalui media sosial. Oleh itu, ibu bapa haruslah mengawal dan memantau aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak di media sosial supaya tidak terlibat dalam kes penderaan seksual. Gangguan seksual terhadap kanak-kanak disebabkan oleh kegagalan mengawal nafsu seks. Sebagai contoh, di Malaysia terdapat banyak kes yang timbul dan kita sentiasa diingati tentang kes Nurin Zalzimin di mana kanak ini telah dibunuh dan disumbat ke dalam beg sukan dan diletakkan di sebuah pasaraya. Walau bagaimanapun, penderaan seksual terhadap kanak-kanak berlaku disebabkan oleh individu tersebut menganggap bahawa kanak-kanak sebagai objek dan alat untuk melepaskan nafsu mereka. Seterusnya, faktor yang mendorong kepada kes penderaan seksual ke atas kanak-kanak di Malaysia adalah masalah kewangan. Masalah kewangan sememangnya berpotensi untuk menimbulkan rasa stres kepada seseorang individu. Bagi mengurangkan bebanan stres ini, segelintir individu akan membuat tindakan yang tidak wajar dengan mengambil bahan-bahan yang terlarang seperti dadah ataupun alkohol. Dadah dan alkohol adalah bahan-bahan yang boleh menghayalkan seseorang individu dan perkara ini akan menyebabkan anak menjadi sasaran nafsu seks mereka sama ada tidak sedar maupun separa sedar. Seseorang yang menjadi mangsa gangguan seksual akan menghadapi kesan psikologis jangka masa panjang, terutamanya kanak-kanak. Pengalaman yang tidak diingini seperti gangguan seksual akan meninggalkan impak yang amat mendalam di hati mereka. Anak-anak yang mengalami gangguan seksual akan melalui mental stres jangka masa panjang. Jika mereka tidak mendapat rawatan psikologi, mereka boleh terjebak dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Mereka akan sentiasa memerlukan dadah untuk mengatasi rasa takut mereka dan tanpa disedari akan menjadi penagih dadah. Daripada gangguan seksual terhadap kanak-kanak adalah hilangnya kepercayaan terhadap orang. Mulanya, mangsa akan mengalami misantrofobia dan menjadi seorang yang pendiam serta dianggap sombong oleh rekan sebaya.
Tuntasnya, ibu bapa berperanan penting dalam membendung gangguan seksual seperti sembang mahram supaya mangsa gangguan seksual tidak akan bermula daripada rumah, kerana rumah sendiri adalah tempat berteduh kepada kanak-kanak. Langkah seterusnya adalah memperkasakan lagi undang-undang kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang sedia ada. Pengubahan undang-undang ini adalah untuk menekankan langkah penjagaan awal, menjaga kebajikan kanak-kanak serta meningkatkan tahap pelindung kanak-kanak yang terlibat dalam jenayah seksual. Selain itu, langkah seterusnya adalah menggunakan kemudahan kaunseling di sekolah. Ini dikatakan demikian disebabkan oleh perkhidmatan ini boleh melibatkan pengurusan stres, pengurusan masalah keluarga, pengurusan diri serta kepercayaan yang dapat membimbing individu bagi tujuan moral. Secara tidak langsung individu yang dibimbing dapat menjaga perlakuan serta memperolehi moraliti yang sewajarnya. Oleh itu, bagi mengurangkan atau mengawalkan isu gangguan seksual terhadap kanak-kanak sewaktu persekolahan, langkah ini sewajarnya diambil. Sejahtera, bersama saya Nur Fazati Razman. Langkah seterusnya bagi menangani masalah gangguan seksual terhadap kanak-kanak adalah dengan memberi pendedahan tentang pendidikan seksual. Selain daripada mempelajari pendidikan elektif dan teras, kanak-kanak sewajarnya mengetahui asas bagi pendidikan seksual mengenai batasan. Ibu bapa hendaklah mengajak anak-anak agar tidak membiarkan sesiapa menyentuh tubuh badan mereka, lebih-lebih lagi pada bahagian sulit. Selain itu, ibu bapa juga hendaklah memesan anak-anak untuk melakukan hal yang sama seperti tidak menyentuh bahagian sulit individu yang lain. Selain itu, langkah-langkah untuk mengatasi isu gangguan seksual terhadap kanak-kanak ialah mengajar langkah-langkah keselamatan. Anak-anak perlu diberi pendedahan mengenai tip keselamatan diri bagi tujuan perlindungan daripada jenayah seksual yang semakin membimbangkan. Ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting dalam memastikan anak-anak sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dalam berkeadaan yang meyakinkan. Pentingnya komunikasi dan hapuskan kerahsiaan dalam memastikan tiada kerahsiaan yang boleh merumitkan keadaan. Ibu bapa perlulah lebih peka dalam perasaan mereka, beri perhatian terhadap tanda-tanda yang mungkin membawa kepada penderaan seksual. Sikap ambil berat ibu bapa terhadap anak akan menghapuskan jurang dan kerahsiaan di antara ibu bapa dengan anak-anak.